Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Arsyad bin Muhammad Faisal dan saya pula Ahmad Hazainuddin bin Muhammad Fadil. Kami akan membentangkan berkenaan subjek Undang-Undang Keluarga Islam dalam topik 7 pergolakan rumah tangga. Di dalam isi kandungan ini, di dalam topik ini terdapat 3 perkara yang akan kita bahaskan. Yang pertama ialah ilak. Yang kedua adalah zihar. Dan yang ketiga adalah li'an. Kita pergi yang pertama, iaitu pengertian ilak. Ilak ialah sumpah suami bahawa ia tak akan mencampuri isterinya dalam masa lebih 4 bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Ilak ini merupakan tradisi orang-orang jahiliah Arab pada zaman terdahulu. Hukum ilak. Kita pergi kepada hukum ilak. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan tempoh ilak selama 4 bulan. Apabila seorang suami telah mengilakkan isterinya, maka suami tidak boleh bersetubuh bersama isterinya selama 4 bulan. Akan tetapi, sekiranya suami kembali menyetubuhi isterinya sebelum cukup 4 bulan, maka ia akan dikenakan kifarah, iaitu sumpah yamin. Iaitu yang pertama ialah memberi 10 orang miskin makanan yang sama seperti dia memberi ahli keluarganya. Yang kedua ialah memberi orang miskin pakaian. Yang ketiga ialah membebaskan seorang hamba. Dan yang keempat ialah sekiranya tidak mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang ini daripada Imam Isnawi, puasa kifarah mestilah berturut-turut. Kita pergi seterusnya kepada syarat ilak. Yang pertama, orang yang mengilak itu harus menyumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Yang ini dia menyumpahkan ilaknya dengan sebut nama Allah ataupun menyebutkan salah satu nama Allah ataupun salah satu daripada sifat-sifat Allah. Kedua, bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lebih dari 4 bulan. Yang ketiga ialah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya melalui kemaluan. Oleh kerana itu, jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mencampuri kecuali pada duburmu," maka dengan itu ia tidak dianggap mengilak, kerana dengan demikian itu ia tidak meninggalkan hubungan badan yang wajib baginya dan isterinya sendiri tidak merasa keberatan dengan ditinggalkannya hubungan tersebut. Tetapi hal itu disebut merupakan hubungan badan yang haram, di mana ia melarang dirinya sendiri melalui sumpahnya. Dan yang terakhir ialah yang menjadi objek sumpah itu adalah isterinya. Jika seseorang bersumpah untuk tidak mencampuri perempuannya, maka ia juga tidak disebutkan dengan ilak. Seterusnya ialah suami yang sah ilaknya. Ilak itu berlaku dan sah dilakukan oleh setiap suami yang mukallaf dan mampu melakukan hubungan badan. Sedangkan anak kecil dan orang tidak waras tidak sah melakukan ilak kerana mereka sudah dimaafkan. Dan ilak tersebut merupakan ucapan yang jika dilanggar harus membayar kafarah. Adapun orang yang tidak mampu melakukan hubungan badan, maka jika hal tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang mungkin disembuhkan, maka ilak yang dilakukan tetap sah. Kerana pada dasarnya ia mampu melakukan hubungan badan. Sedangkan yang sudah tidak mungkin disembuhkan, maka ilaknya yang dilakukannya tidak sah. Seterusnya kita pergi kepada ilak
ketika dalam keadaan marah. Ila dalam keadaan marah. Kerana talak dan zihar dan seluruh bentuk sumpah dianggap sah baik ketika marah maupun tidak. Maka demikian hanya dengan ila selain itu, kerana kafarat sumpah juga berlaku sama, baik dilakukan pada saat marah maupun tidak. Maka demikian juga ianya juga berlaku pada ila. Dalil ila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kepada orang-orang yang mengilak isterinya diberi tangguh 4 bulan lama je. Kemudian jika mereka kembali yakni kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, katanya, "Idza ala ar-rajulu min amra'atihi lam yaqa' 'alaihi talaqu wa in madatil arba'ah al-ashhur hatta yuqafa fa imma an yutalliqa wa imma an yufi'a." Maksudnya, apabila suami melakukan ilak kepada isterinya, tidak jatuh walaupun telah berlalu 4 bulan sehinggalah suami membuat keputusan sama ada menceraikannya ataupun menggauli isterinya semula. InsyaAllah kita teruskan kepada bab yang kedua, iaitu zihar. Kita pergi kepada pengertian zihar. Zihar ialah perbuatan seorang suami yang menyamakan isterinya dengan mana-mana perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya. Perempuan yang diharamkan berkahwin tersebut hendaklah diharamkan berkahwin buat selama-lamanya, seperti ibu dan anak perempuan. Wallahu a'lam. Okey, kemudian hukum zihar. Hukum zihar ialah haram. Ini bermakna lelaki yang menziharkan isterinya dikira berdosa kerana mengharamkan perkara yang halal. Perbuatan zihar sekali imbas dapat dilihat seakan-akan ilak, kerana kedua-duanya adalah satu penyataan atau tidak bersetubuh dengan isteri, dan persetubuhan hanya boleh dilakukan setelah membayar kifarah, iaitu denda. Seterusnya kita masuk syarat zihar. Syarat zihar ada 5. Yang pertama, suami yang sah. Yang kedua, isteri yang sah, iaitu belum tertalak atau isteri yang sudah tertalak tetapi masih dalam talak, iaitu isteri yang masih di dalam iddah. Yang ketiga, orang yang diziharkan dengan isterinya, iaitu muhram suami. Yang keempat, lafaz zihar sama ada secara terang-terangan atau sindiran melalui tulisan atau bahasa isyarat kepada orang bisu dengan syarat isyarat itu boleh difahami. Dan yang terakhir sekali, zihar disifatkan sebagai ucapan yang mungkar lagi dusta. Keduanya itu merupakan suatu bentuk keharaman yang menjadikan zihar dalam maksudnya yang sebenar adalah haram hukumnya. Hikmah pengharaman zihar. Hikmah pengharaman zihar ada 6. Yang pertama, mengelakkan kezaliman dan penganiayaan terhadap isteri. Yang kedua,
membentuk akhlak suami agar tidak bertindak mengikut hawa nafsu. Yang ketiga, sebagai menghormati martabat ibu dan mahram lain dalam keluarga. Yang keempat, menghapuskan amalan jahiliah. Yang kelima, supaya suami lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Dan yang terakhir sekali, zihar boleh memutuskan silaturahim dan menambah kebencian. Dalil zihar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha afuwwun ghafur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka dari kalangan kamu, bahawanya mereka itu para isteri diserupakan sebagai ibu-ibu mereka. Sesungguhnya ibu-ibu mereka itu tidaklah melainkan yang mengandungkan mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang mungkar dan juga dusta. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kita masuk tajuk yang ketiga, bahagian yang ketiga, iaitu li'an. Maksud li'an pada bahasa ialah laknat, dan pada istilah pula sumpah suami yang disertakan laknat dari Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri, atau untuk menafikan nasab, ataupun sumpah isteri yang disertakan kemungkaran Allah untuk menolak tuduhan zina yang dibuat oleh suami. Sebab berlaku li'an ada 4. Yang pertama, mengelakkan hukuman qazaf. Yang kedua, isteri menafikan tuduhan yang dibuat oleh suami. Yang ketiga, suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh isterinya. Dan yang terakhir sekali, suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat mengemukakan 4 orang sebagai saksi. Perkara sunat dalam proses li'an. Hakim mengingatkan tentang balasan yang akan diterima jika mereka berdusta. Seterusnya, suami bangun semasa melafazkan sumpah dan isteri duduk dan sebaiknya. Li'an dilakukan di hadapan orang ramai. Kemudian, suami atau isteri akan bersumpah sebanyak 4 kali dan yang terakhir disertakan dengan laknat Allah. Yang terakhir sekali adalah hikmah li'an. Hikmah li'an, suami dapat membuat penyelesaian yang adil dan diredai oleh Allah. Suami mempertahankan kesucian nasabnya. Isteri dapat menjaga maruahnya daripada tercemar. Okey, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.